ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آمين. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada kelas biasalah dalam malam ni. Jadi izin Allah demi apa kedatangan ini mencari ilmu pengetahuan yang Allah turunkan, iaitu Al-Quran. Jadi macam mana Nabi bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Kita semua dengan tujuan aku nak dapat redha Allah, untuk kita Allah mudahkan kita jalan menuju ke syurga. Siapa yang menempuh satu jalan demi mencari ilmu pengetahuan, Allah akan memudahkan baginya jalan ke syurga. Demikian juga makhluk yang taatkan Allah dalam kelas-kelas ini dipanggil majlis apa? Kalau macam ni? Ya, majlis zikir juga sebenarnya. Zikrullah. Maknanya luas. Mengingati Allah melalui apa? Firman-Nya. So itu Allah Nabi bersabda, innal malaika tad'u ajnihataha litalabil ilmi bidam bima yatlu. Semua malaikat itu akan melabuhkan sayapnya kepada penuntut ilmu kerana redha suka dengan apa yang mereka cari, yang seluruh yang mereka cari, iaitu ilmu tersebut. Jadi insyaAllah ini saya lah punya ni. Jadi kita sambung surah As-Sajdah. Kita masuk surah As-Sajdah. Jadi baru mula lah ayat ni. Surah kita punya dulu. Sambungan kita daripada sebelum ni kita dah habis surah Luqman. Jadi pada kali ini kita insyaAllah akan sama-sama tadabbur surah Sajdah. Surah ni memang rasanya terkenal lah pada kita semua. Jadi kronologi penurunan surah ni, jadi surah ni diturun selepas surah Al-Mu'minun. Surah Mu'minun tu. Jadi surah tu kalau ikutkan adalah, dia tak ada ikut urutan yang kita tengok dalam Quran ni. Tapi kronologi penurunan dia selepas surah tu turun surah Sajdah. Tapi susunan dalam Quran dia lain lah. Dia surah yang ke-32, mungkin surah yang ke-20 lebih. Itulah. Jadi macam ada gap antara je lah. Itu yang pertama. Dan surah Sajdah ni penurunannya di mana? Ini surah Makiyah panggil. Ataupun dia turun sebelum hijrah. Ada yang gunakan Makiyah dari segi tempat, ada yang menggunakan dari segi masa, waktu, iaitu sebelum hijrah. Jadi dulu tu kalau kita gunakan ada kelebihan. Sama ada kita pakai Makiyah dari segi tempatnya di Mekah ataupun waktu sebelum hijrah, ada dia punya kelebihan lah. Dan bila surah yang diturunkan di Mekah, maknanya untuk siapa ni? Kita kena beza ni. Bila turun surah, kita ini untuk mudah nak faham Quran. Ini tips dia juga. Bila kita tahu, kita baca ni surah ni, ayat ni Madaniyah, jadi kita dah tahu dah ni kepada siapa. Bila Makiyah ni kepada siapa. Jadi bila Makiyah ni surah ni, kita kena tengok ayat awal ni semua Makiyah ni, maknanya surah ni cerita untuk golongan musyrikin. Dan ayat dia mesti ayat tu tauhid, suruh bebas daripada syirik tu. Semua cerita pasal tu, cerita pasal akhirat, cerita pasal syurga, cerita pasal ni. Tapi kalau Madaniyah dia ada hukum-hukum, dia ada perang dan sebagainya. Sebab apa? Yang dia ada cerita pasal munafik. Beza. Jadi itu mudah untuk kita faham Quran. Jadi kita tahu dah, bila sebut Makiyah, surah Sajdah, kita tahu ini mesti cerita pasal apa? Banyak cerita dia tentang mati, cerita pasal hakikat hidup ni, dunia akhirat. Macam tu lah. Jadi surah ni kita baca sama-sama. Itu sedikit. Kita kena tak kenal dulu surah ni. Jadi kita cuba baca. Aiman boleh baca kan?
Jadi hari ini insyaAllah kita nak masuk surah ni ayat 1 dan 2. Kalau cepatlah. Okay, cuba Aiman bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Jadi surah ni bermula dengan huruf muqatta'ah. Alif Lam Mim. Jadi kita baca surah ni, selalu orang surah ni kebanyakan dah hafal. Sebab apa? Kita baca bila? Hari Jumaat, Fajar. Sebab ada hadis Nabi. Hadis ni sahih dalam Bukhari dengan Muslim, sahih. Ini sahih. Iaitu Nabi selalu, bukannya wajib baca, Nabi selalu baca surah ni bila Fajar, kan? Maknanya bila subuh tu lah. Solat surah Sajdah dengan Al-Insan. Dia dua ni cerita pasal, ada cerita pasal manusia ni. Surah ni pun ada cerita pasal kejadian manusia, dan surah Al-Insan pun ada kejadian manusia, tapi cerita dia agak lain sikit. Jadi Nabi suka baca surah ni. Jadi kita pun suka baca surah ni, ikut sunnah Nabi. Tapi bukannya kita wajibkan baca, itu dah tak ikut sunnah dah. Jadi jangan sampai kita rasa apa, hari ni imam tak baca pula kita rasa bersalah. Sebenarnya kita rasa bersalah tu lah sebenarnya yang salah. Kalau kita rasa bersalah tak baca tu, itulah yang salah. Bukan yang mana yang sampai macam tu sekali. Bukan wajiblah baca surah ni setiap pagi tu. Tapi itu sahabat cerita dalam hadis lah, kan. Biasa dengar lah, macam tu lah. Tapi boleh juga baca surah lain. Baik. Jadi Alif Lam Mim. Alif Lam Mim ni dipanggil apa? Huruf muqatta'ah. Di Alif Lam Mim dalam Quran ni ada 6 surah, kan? 6 surah. Jadi ini surah yang terakhir daripada 6 tu. Yang pertama surah apa? Alif Lam Mim ni Al-Baqarah, surah 2. Yang kedua Ali Imran. Yang ketiga surah Al-Ankabut. Yang keempat surah Rum. Yang kelima Luqman, dan yang keenam As-Sajdah. Ini semua bermula dengan huruf muqatta'ah, Alif Lam Mim. Jadi huruf muqatta'ah ni kita dah maklum ada berapa tempat dalam Quran? Ada 29. 30. Ada 30 huruf muqatta'ah dalam Quran. Tapi ada dalam 29 surah. Jadi dalam satu surah tu ada huruf muqatta'ah 2, iaitu Ha Mim Ain Sin Qaf. Tu dia kira 2 dalam tu. Yang lain semua di depan sekali, huruf muqatta'ah. Surah Asy-Syura 42. Itu je yang ada 2 dalam ni. Di huruf muqatta'ah dalam Quran ada 29. Yang ada Alif Lam Mim, yang kita ni lah. Dan huruf muqatta'ah ni ada terdiri daripada satu huruf. Contohnya apa? Nun. Ta. Lagi tak?
Kemudian terdiri daripada dua huruf. Apa dia contoh? Amin. Yasin. Yasin. Kemudian Doha. Doha. Kemudian tiga huruf. Apa dia? Ain sin fa. Lagi? Lam Ra. Kemudian empat huruf. Apa dia? Alif Lam Mim Shad. Kan? Kemudian lima huruf betul tak? Kaf ya ain. Kaf Ha Ya Ain Shad. Itulah dia. Ada Kaf, satu, Ha, Ya, dua, Ain, tiga, Shad. empat dan lima huruf. Itu semua huruf muqatta'ah. Jadi huruf muqatta'ah disebut muqatta'ah ni potong, terpotong-potong. Ada juga orang sebut dia tak sebut muqatta'ah, huruf hijaiyah juga. Sebab dia huruf hijaiyah juga sebenarnya. Jadi bila kita sebut tentang huruf muqatta'ah, apa maknanya? Hanya Allah saja yang tahu. Allah La saja yang ilaha tahu. Ya Allah. Maknanya. Jadi kita kena tengok surah tu ni. Dia dua. Ya. Surah 3 ayat Itu 7. Surah 3 ayat 7. Baik, maksudnya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات والذي أنزل عليك الكتاب من آيات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فأما الذين في قلوبهم يتبعون ما تشابه وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب Dialah yang menurunkan Alkitab, itu Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat yang muhkamat, iaitu itulah pokok-pokok isi Al-Quran dan yang lain itu ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya cenderung kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya lain dari Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman pada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal, orang yang berfikir. Huwallazi anzala 'alaikal kitab. Dialah Allah yang menurunkan ke atas engkau wahai Muhammad akan ketetapan ini, kitab yang tertulis di Lauh Mahfuz sana. Jadi
daripada dalam isi-isi kitab ni ada banyak, ada berapa? 6,236 ayat yang ada dalam berapa ratus ribu lah, itulah 10 kan. Jadi kebanyakannya apa? Muhkamat. Jadi ayat ni ada dalam Quran ni, bila kita cerita pasal ayat ada dua. Mutasyabihat. Jadi itulah dalam Quran ni dua jenis ayat sahaja yang ada. Sama ada muhkamat yang mudah difahami. Baca sekali, baca tu faham je. Itu banyak. Dan juga mutasyabihat ni siapa yang faham? Ada satu boleh faham tu juga Allah. Itulah antara yang mutasyabihat alif lam mim. Huruf muqatta'ah ni. Dan juga kita pasal apa lagi? Pasal diri Tuhan yang turun Quran ni. Allah ada cerita tentang diri dia dalam Quran ni. Itu juga mutasyabihat. Jadi perkara ni lah yang kita kena serah pada siapa? Pada Allah. Demikianlah yang cara kita beriman dengan Al-Quran ni. Jadi hunna umul kitab. Muhkamat ni yang kita nak ikut sebab dia lah induk apa pokok yang kita nak ikut. Allah nak suruh kita ikut perkara pokok yang ada dalam Quran ni. Dan wa'u mutasyabihat. Yang lainnya tu sama, sebab Allah nak tunjuk apa? Sama ada kekuasaan dia, benda-benda yang manusia tak mampu untuk fikir. Sebab ini siapa yang Allah yang turunkan, yang maha hebat, yang maha kuasa, yang maha agung. Jadi demikianlah makna Quran ni yang hebat ni. Jadi fa'ammal ladina fi qulubihim zaygun. Jadi Allah nak cerita, maka ada pun orang-orang yang di dalam hati-hati mereka ni ada sifat rasa nak suka kepada penyelewengan. Dia cari-cari. Zaygun ni maknanya dia cenderung kepada penyelewengan. Benda tu dah lurus tapi dia nak cuba seleweng-selewengkan atau macam tu lah. Jadi fayattabi'una ma tasyabaha. Jadi mereka akan ikut apa yang sama, yang ayat mutasyabihat tadi. Jadi minhu ibtigha al-fitnah wa ibtigha at-ta'wil. Untuk cari apa? Untuk mencari-cari fitnah dia. Fitnah ni maksudnya apa? Kat sini ni. Fitnah ni nak cari debat, nak buat manusia ni tambah ragu, jadi gaduh lah. Akhirnya perkara pokok apa? Umul kitab tu tak dibincangkan. Sibuk duk fikir apa? Kat mana Allah lah, kat sana, kat langit, di mana-mana. Macam itulah. Itulah dia maksud dia. Ataupun alif lam mim dia kata apa? Alif ni Allah, lam tu siapa? Jibril, mim tu Muhammad. Juga macam tu. Itulah manusia yang Zaygun tadi, cenderung ni. Sibuk dengan benda-benda tu, sedangkan Quran ni suruh bekerja, ayat manusia ni tak bekerja sebab sibuk berdebat. Nampak macam ilmiah aja, tapi sebenarnya tak mendatangkan iman sedikit pun. Demikian apa yang kita kena fahami. Jadi kita kena ubah benda tu lah kalau kita cenderung kepada hal tersebut. Jadi sebab itulah ayat ni, sebab tu Allah sebut wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Inilah kita kena jawab. Dan tidaklah tiada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Kemudian warasikhuna fil ilm. Jadi orang-orang yang cenderung kat takwil ni akan buat ayat ni macam mana? Dia akan buat macam ni. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilm. Dia tiada yang tahu takwilnya kecuali Allah dan juga orang-orang yang mendalam ilmunya. Dia kata macam itulah. Dia tak buat wakaf yang patut dekat Allah tu. Jadi bila tanda tu wakaf tu, itu lebih baik berhenti kan kat situ. Jadi dia sambung macam itulah. Tak boleh lah. Nak membolehkan. Jadi dia kata Allah dan juga orang-orang yang mendalam ilmunya boleh tahu ayat tu. Begitu. Sedangkan maksud di sini wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, hanya Allah yang tahu. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya, sifat dia akan cakap apa? Yaquluna amanna bihi. Dia akan beriman dengannya. Iman je lah. Orang cakap
apa dia? Allah akan gulung langit dengan tangannya. Allah beristiwa, irtifak di atas arasy. Jadi Allah ni maha tinggi, kan? Allah ni maha tinggi di langit sana. Dah, Allah di atas, di langit dah, sudah. Allah dah cakap macam tu. Jadi dia akan pusing-pusing lagi dengan logik. Itu bahaya kalau mengayam macam ni. Jadi kullu min indi rabbina, semuanya daripada Tuhan kami. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidaklah dapat pelajaran, dapat berfikir, dapat ikut cara yang Allah sebut dalam ni, iaitu serahkan kepada Allah ni, kecuali orang-orang yang apa? Yang bijaksana ni. Itulah dia. Jadi mudah-mudahan ini perkara ni kita kena sama-sama ingatlah hal ni. Jadi alif lam mim hanya Allah yang tahu maknanya. Sebab itulah kata Mujahid, alif lam mim ni, Mujahid ni tabi'in juga, ulama. Dia kata ini ayat ni, huruf muqatta'ah ni tak ada makna. Kan? Ada ulama yang kata dia ada makna tapi hanya Allah yang tahu. Ada ulama kata dia tak ada makna langsung. Sebab apa? Macam A, B, C, ada makna tak? Tak ada makna. Air batu campur. Air batu campur dia ada, dia A, I, R di satu kalimah. Jadi macam itulah hijaiyah, tak ada makna. Tapi kita kata apa? Mana boleh Allah turun tak ada apa-apa sia-sia. Allah turun semuanya mesti ada faedah dia. Tak boleh pula. Jadi memang ada faedah, dia tak ada makna tapi tetap ada faedah. Boleh ditafsir macam tu. Dia tak ada makna tapi tetap ada faedah. Iaitu apa? Faedah dia sebab apa? Ini nak menunjukkan purenya bahasa Arab. Sebab Quran ni turun kat orang Arab. Dan orang Arab tak akan mampu buat. Sebab tu dia suruh datangkan 10 surah, suruh datangkan 1 surah, tak mampu juga 10 ayat buat. Jadi Allah mulakan dengan alif lam mim. Orang Arab terkejut, tak pernah buat ayat yang macam ni dengan huruf sahaja. Jadi ada faedahnya. Begitulah. Dan juga boleh dikata juga, kalau ada makna hanya Allah yang tahu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. So itulah kata seorang tabi'in juga, nama dia tentang ayat ni. Nama dia Asy-Sya'bi. Dia wafat pada 104 Hijrah. Ini tabi'in. Dia kata tentang huruf muqatta'ah ni, dia sebut. Jadi bila huruf muqatta'ah dia sebut Fawatihus suwar. Fawatihus suwar yang pembuka surah. Huruf muqatta'ah disebut fawatihus suwar, pembuka surah. Jadi disebut fawatihus suwar adalah apa? Sirrun min asrarillah. Maka pada ini kata Asy-Sya'bi, fawatihus suwar sirrun min asrarillah fala tasbuha. Apa dia maksud dia? Pembuka surah, iaitu huruf muqatta'ah ni, setiap yang dalam Quran ni adalah salah satu rahsia daripada banyak rahsia-rahsia Allah. Ni sirrun ni sebuah rahsia. Asrar ni jamak kepada sir, daripada rahsia-rahsia Allah. Rahsia Allah ni sangat banyak. Itu surah yang sebelum ni kita belajar, yang last tu, tentang apa? 5 perkara tu, kan? Itu rahsia Allah. Bila kita mati, kat mana tempat kita mati tu, kan? Apa ada dalam rahim, itu rahsia-rahsia Allah. Dan juga termasuk ayat ni adalah salah satu juga rahsia daripada banyak rahsia Allah.
kita tahu sedikit sangat awal nak kita tahu. Dan fala taslubuha, maka janganlah kamu apa taslubu ni mencari-carinya, nak belajar sibuk-sibuk, nak ambil tahu tentang ni, nak dapat lebih lah kita rasa belajar tu ada mana ni. Inilah seorang tabi'in ni sebut tentang huruf yang mutasyabihat ni, ayat-ayat yang mutasyabihat ni. Jadi selesai tentang huruf muqatta'ah tadi. Jadi kita nak nyatakan apa? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Itulah tentang huruf muqatta'ah. Baik. Seterusnya kita pergi kepada ayat yang kedua. Kita buat terjemahan dulu lah, sesi terjemahan. Jadi yang tadi tu kita tak payah terjemah lah. Tanzilul kitab bila raiba fihi min rabbil alamin. Baik. Tanzilu ini saya potong. Fi dah salah. Fihi. Ha? Fi dah salah. Ayah. Fihi ayah. Fihi. Ada ah. Fihi namanya. Fihi. Okey. Min rabbil alamin. Zal titik tanzil titik zal. Tanzilu Penuh. penurunan. Tanzilu penurunan. Kita terjemah dulu. Apa saya? Penurunan Dan bagi kitab itu. Tiada sebarang keraguan di dalamnya. Daripada Tuhan bagi sekalian alam. Okey, sekali lagi. Penurunan bagi kitab itu. Tiada sebarang keraguan di dalamnya daripada Tuhan bagi sekalian alam. Okey. Dia cuba terjemah seorang-seorang. Cuba Ilyas terjemah. Ya. Allah jelas. Kan? Ya. Aiman, penurunan bagi kitab itu tiada sebarang keraguan di dalamnya daripada Tuhan bagi sekalian. Tak itulah, itu menyerahkan alif lam lah. Okey, Remy lagi. Penurunan bagi kitab itu tidak ada keraguan, sebarang keraguan di dalamnya daripada Tuhan bagi sekalian alam. Penurunan bagi kitab itu tidak ada keraguan, tiada sebarang keraguan di dalamnya bagi Tuhan daripada Tuhan bagi sekalian alam. penurunan bagi kita itu tiada sebarang keraguan dalamnya daripada Tuhan segala. Penurunan kitab itu tiada sebarang keraguan padanya dalamnya daripada Tuhan bagi sekalian alam. Penurunan bagi kitab itu tiada sebarang keraguan di dalamnya daripada Tuhan bagi sekalian alam. Penurunan bagi kitab itu tiada sebarang keraguan di dalamnya daripada Tuhan bagi sekalian alam. Penurunan bagi kitab itu tiada sebarang keraguan di dalamnya daripada Tuhan bagi sekalian alam.
penurunan bagi kitab itu tiada sebarang keraguan di dalamnya daripada Tuhan bagi setiap alam. Penurunan bagi kitab itu tiada sebarang keraguan artinya daripada Tuhan bagi setiap alam. Jadi penurunan bagi kitab itu tiada sebarang keraguan di dalamnya daripada Tuhan bagi setiap alam. Umat kemudian bagi kitab itu tiada sebarang keraguan di dalamnya daripada Tuhan bagi sekalian alam. Nas Kemudian bagi kitab itu tiada sebarang keraguan di dalamnya daripada Tuhan bagi sekalian alam. ni Penurunan bagi kitab itu tiada sebarang keraguan di dalamnya daripada Tuhan bagi sekalian alam. ya. Kemudian bagi kita ada sebarang keraguan di dalamnya daripada Tuhan bagi sekalian alam. Ni Tanzilun, Tanzilun. Jadi ayat ni mula dengan isim nakirah apa? Tanwin. Ni tanzilun sebenarnya. Tanzilun. Jadi bila dia jadi isim nakirah tanpa tanwin, yang datang selepas isim ma'rifah. Jadi dia ni sebagai apa? Mudhaf. Mudhaf. Disebut mudhaf. Mudhaf. Ini disebut mudhaf. Dan ini mudhaf nilai. Ya. Jadi dia ni di permulaan ayat. Jadi yang di sini sebagai mubtada mudhaf. Permulaan ayat tu mubtada dan dia juga mudhaf pada sini jadi mubtada yang mudhaf. Dan bila dia mudhaf kita tambah apa? Bagi. Kat senang tengah ni kita boleh tambah apa? Bagi. Kat sini li. Min fi atau li yang paling sesuai. Min Li pilih. lah. Min Bagi pilih. kitab ini. Kitab itu. Jadi tanzilun ni daripada perkataan apa? Nazalah. Dia bukan nazalah, dia Nazala Yunazzilu Nazala yunazzilu. Jadi tanzil Tanzil. Tanzilan kan? Tanzil. Tanzilan macam amal ni sebagai macam masdar. Masalah amal. Jadi Tanzil. Nazala yunazzilu tanzilan. Macam fassara yufassiru tafsir tafsiran. Allama yu'allimu ta'liman. Itu semua wazan dia asal ni. Jadi bila isim kalau dia fi'il ni dia fi'il, ni fi'il madi, ni fi'il mudhari. Dan bila masdar ke isim jadi untuk fassara yufassiru tafsiran tafsiran. Allama yu'allimu ta'liman. Jadi di sini pakai satu penurunan, kita terjemahkan penurunan sebab dia isim, dia bukan fi'il. Ni isim. Jadi bagi kitab ini. Jadi bila disebut kitab dalam kurungan biasa disebut terjemah apa? Al-Quran. Jadi adakah ini Quran? Jadi ini bukan Quran. Bila disebut penurunan Al-Quran ini dah jadi dah makna dah yang mana. Itu malang ni kalau kita faham bahasa Arab ni. Kitab ni maknanya apa? Himpunan tulisan. Himpunan tulisan yang ditulis pada kalam alam. Ya. Jadi kat mana kita nak cari dia? Lauh Mahfuz. Cuba kita buka dulu surah 56 ayat 77. Surah Al-Waqi'ah. Ayat 77 sampai ayat 80. Memang baca sampai ayat 80 kan?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه لقرآن كريم. في كتاب مكنون. لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara di Lauh Mahfuz. Tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang suci, diturunkan dari Tuhan semesta alam. Jadi permulaan terjemahan dia seperti cikgu. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Jadi itu kurang tepat. Innahu. Ni wujud kepada apa? Kitab. Sesungguhnya himpunan tulisan ini, kitab ni, ni kitab bukan, adalah Al-Quran. Baru dia kata bacaan. Jenis bacaan. Quran, qiraah, baca. Quran, bacaan. Jadi sesungguhnya himpunan tulisan ni yang ditulis ni benar-benar sejenis bacaan yang sangat mulia. Bersih, suci, semuanya menuju kepada apa? Mengesahkan Allah, tauhid, suci, bersih, bebas daripada syirik. Barulah sebab tu disebut selepas tu fi kitabim maknun, di dalam kitab. Bila sebut kitab, itulah dia. Apa dia? Kata apa? Tulis. Kitab hasil tulisan tadi itu jadi bentuk kata nama yang dikumpul. Jadi kitab, tulisan-tulisan. Jadi maknun yang terpelihara. Gimana ni? Jadi kita rasa Quran ni kita pun pelihara lah. Gimana? Di atas mari ke? Jadi cuba tengok, la yamassuhu illa al-mutahharun. Tidaklah dapat menyentuhnya kecuali al-mutahharun. Dalam terjemahan ni sebut apa? Hamba-hamba yang disucikan. Ada tak yang sebut orang-orang yang? Tak ada juga. Ini hamba-hamba tu kira sikit. Sebut orang-orang yang lagi tak tepat. Sebab ini merujuk kepada apa ni? Ini adalah malaikat. Ini malaikat, bukan kita. Tak dapat yang tidak dapat menyentuhnya, iaitu memindanya, mengubahnya, bawa yang lain ke, kecuali yang Allah sucikan. Iaitu siapa? Jibril alaihissalam tu lah. Ya, Allah sucikan yang boleh sentuh dia. Untuk apa? Untuk berikan wahyu ni lah. Jadi dia beri dalam bentuk apa? Dia bawa dalam bentuk sebenarnya memang ada tulisan lah. Tulisan. Kitab ni di sana ada tulisan ni. Kita kena beriman dengan itu. Ni ada tulisan. Tapi kita nak bayangkanlah macam mana kolam Allah ni. Kan? Jadi tidak menyentuhnya melainkan malaikat yang disucikan. Jadi apa dia yang sentiasa taat, yang patuh, yang amanah. Jibril yang amanah. Malaikat yang Allah amanahkan. Dan juga beza dengan kita, malaikat tu tak buang hadas, tak apa, memang suci lah. Jadi tanzilum min rabbil alamin, penurunannya daripada Rabb al-alamin. Jadi kita kiaskan dengan apa? Kena ambil wudu ke Quran ni, tak boleh sentuh ke. Intinya akhirnya Quran ni jadi suci pun dalam debu. Itulah keadaan dia. Di Malaysia ni dia jadi macam tu lah. Sebab apa? Sebab dia tak faham sangat benda ni. Jadi tanzilum min rabbil alamin, sama macam ayat ni, cuma tak ada isi tengah je. Tanzilum min rabbil alamin. Jadi Quran ini adalah kitab yang himpunan tulisan yang ditulis oleh qalam. Jadi surah apa? Surah 68 ayat 1. Surah 68 ayat 1.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والقلم وما يسطرون والقلم وما يسطرون. Demi kalam dan apa yang mereka tulis. Nun demi qalam dan apa yang mereka tulis. Jadi ini bukan mereka tulis. Contohnya qalam ni dirujuk kepada ia. Sebab qalam ni bukan berakal. Contoh macam kita kata hunna untuk langit dan bumi. Kita kata mereka ke ia. Contohlah kita tengok dalam surah Al-Baqarah Ini makna dia mereka. Tapi kita sebut apa? Tengok surah Al-Baqarah ayat 20 ayat 29. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ila samai fasawwahunna. Kunna ni jamak dhamir yang menunjukkan ramai mereka. Tapi kita terjemah lalu telah menyempurnakan oleh ia akannya. Sebab dia bukan berakal. Makhluk Allah yang ghairi aqil. Kita tengok Aiman baca Aiman ayat tu. Surah ayat apa? Surah 2 ayat 29. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وهو بكل شيء عليم. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di langit, di bumi untuk kamu, dan dia berkehendak menuju langit. Lalu dijadikannya 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Dialah Allah yang menciptakan kamu. Apa semua yang di bumi ni disedia untuk kita. Jadi kesemuanya. Semua istawa ila sama. Kemudian dia beristiwa di langit, menuju ke langit. Allah yang sebut sendiri dalam ni lah. Ni fasawwahunna, lalu dia menyempurnakan hunna. Hunna ni mereka sebenarnya. Lalu telah membuat oleh ia akan mereka. Boleh tak terjemah itu? Langit dan bumi ni. Tak boleh disebut akannya. Akannya. 7 petala langit. Akan 7 petala langit. Jadi wa huwa bi kulli syai'in alim, dan dialah yang maha berkuasa ke atas segala. Maha setiap satu lagi maha mengetahui. Jadi demikian juga wal qalami wa ma yasturun, demi qalam dan apa yang ia tulis, qalam tulis. Walaupun dekat sini yasturuna, ini makna dia ia juga. Sebab qalam tu, yang apa yang qalam tu tulis. Demikian terjemahan untuk itu. Yasturun ni maknanya menunjuk pada qalam tu. Demi pena dan apa yang dia tuliskan. Itu apa dia tulis? Takdir, ketetapan untuk peraturan untuk manusia hidup di bumi ini. Okay. Dan dia turun, kejadian apa? Turun dia tu apa? Dari langit. Betul Allah tak sebut tanzil ni. Allah pakai tanzil. Kenapa Allah tak sebut Allah beri? Beri apa? Hantar apa? Atas. Iqta. Iqta. Betul. Iqtaul kitab la raiba fi. Boleh tak? Pemberian kitab itu tiada sebarang keraguan. Boleh? Allah di mana-mana katanya kan. Jadi Allah boleh beri ke Allah di langit sana. Allah ni maha tinggi. Al-A'la kan. Jadi kata Allah sebut turun. Turun, memulia, turun. Allah ni maha tinggi. Jadi
Tanzil ni menunjukkan penurunan yang kita dah tahu dah. Itulah dia. Imanlah dengan tanzil. Jadi kitab yang mana? Di langit sana. Kata disebut tanzil. Jadi penurunan ini di langit sana pada malam tu yang penuh berkat. Pada malam yang penuh berkat. Baru kita nampak. Kalau kita sebut Quran tak nampak lah dia punya kronologi penurunan tu. Hebat penurunan ni, bukan main-main. Kita kata bacaan je terus Quran dah ada dah. Tak nampak kehebatan kronologi dia yang begitu, bukan main-main yang Allah cerita ni. Jadi di mana diturun? Surah 44 ayat 3. Jom kita buka surah 44 ayat 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة